Saya mula pun dari bawah, saya tak ada jam terus menang. Jatuh 1000, bangun 1100 kali. Kita memang takkan pandai kalau kita tak jatuh. Kita melahirkan Wira Malaysia masa hadapan, kita dah capai. Kita cuma mengharapkan kita akan menghasilkan satu juara dunia. Resepi yang rare lah orang kata kan. Elok juga kita turunkan kepada anak-anak kita supaya tak hilang macam tu saja. Rambutan ni bila kita jadikan masakan, dia seakan-akan macam nenas. Career platform itu sangat penting kerana tanpa yang lama tak ada yang baru. Dan kalau mereka berjaya ke peringkat dunia, bagus. Kita mengharapkan mereka yang telah kembali daripada peringkat yang tertinggi itu mencurahkan bakat mereka, pengalaman mereka kepada rider-rider baru. Saya pun memang mula pun dari bawah, saya tak ada jam terus menang. Kita memang takkan pandai kalau kita tak jatuh. Kita harus bangkit and then try untuk fokus. Kita akan letak satu idola kita and then kita nak jadi macam dia ataupun lebih daripada dia. Dimulakan pada tahun 1994, kejuaraan Capri Malaysia merupakan siri perlumbaan berprestij peringkat kebangsaan untuk motosikal dengan ajakan dari 100 hingga 150 cc. Ia menjadi titik permulaan pencarian bakat pelumba muda dari semua lapisan masyarakat untuk mengorak langkah mencapai impian dalam dunia permotoran. Sepanjang evolusi Capri, ramai pelumba telah berjaya melebarkan sayap dan melonjakkan nama ke tahap yang lebih tinggi. Antaranya adalah Hafiz Syarin Abdullah, pelumba negara yang kini berada di tahap antarabangsa. Hafiz yang kini menyertai kejuaraan motosikal berkuasa tinggi dunia berpeluang mengembangkan sayapnya bermula dari siri kejuaraan Capri sekitar tahun 2008 hingga 2010. Sejak itu, dia mula menempa nama di persada dunia bersama-sama syarikat minyak dan gas nasional Petronas. Petronas dengan saya memang sangat lama. Kalau ikutkan Petronas memang banyak membantu saya punya career dari 2013 sampailah 2017. After that, saya dapat offer pergi ke MotoGP, try kembangkan bakat saya. And then tahun 2022 dan 2023 ni lah yang saya balik ke Petronas balik. Kalau ikutkan, banyaklah Petronas support saya dari training saya dulu, race saya di Europe, di Asia, di Capri apa semua dan sampailah ke MotoGP Moto2. Saya berterima kasih banyak support saya daripada dulu hingga sekarang lah orang katakan. No words I can say. Saya just memang terima kasih banyak. Kalau cerita memang panjang tapi lama lah daripada saya 2013, umur saya 13 sampailah sekarang back to Petronas balik. Memang apa pun gembira lah. Persaingan di peringkat dunia bukan calang-calang. Pelbagai cabaran dan rintangan perlu diharungi untuk sampai ke garisan penamat, apatah lagi untuk menjejakkan kaki di podium. Pengalaman dan kemahiran yang diperoleh sangat bermakna dan harus diteladani. Saya harap rider muda di luar sana dapat ambil salah satu semangatlah dari saya punya experience untuk diorang teruskan bakat diorang and boleh menunjukkan bakat diorang, mana tahu satu hari nanti dapat buat yang terbaik lebih daripada saya and dapat gantikan tempat saya kan. So bila pengalaman ni kita belajar macam mana nak improvekan diri kita. Itu yang saya boleh nasihat kat rider muda lah. Kena banyak terima pendapat orang. Jangan rasa kita bagus sebab ada lagi orang bagus daripada kita. So macam bola, saya kawan dengan orang yang play bola lah. And then saya try belajar teknik dia orang pegang bola kan macam mana. So dapat improvekan diri itu salah satu experience yang susah nak dapat. So dia orang kena ada macam tu. Di sebalik kemajuan siri Capri,
ada watak penting yang memastikan setiap musim perlumbaan terlaksana dengan jaya. Ron Hawk, pengajar acara yang telah mewarisi dan menerajui setiap perlumbaan dari ayahnya sejak 30 tahun lalu. Objektifnya tetap sama, untuk melahirkan wira motosikal Malaysia masa hadapan. Kita melihat satu peluang untuk menggunakan motor Capri ini atau lebih dikenali sebagai motor Cup, Capcai untuk mengadakan satu kejuaraan. Dan sebelum itu mungkin ada kejuaraan-kejuaraan yang berlangsung tetapi tidak dengan prinsip untuk kita melahirkan satu wira. Apa yang kita buat pada masa itu adalah untuk memanggil semua jenama motosikal untuk datang, kita mengadakan satu regulasi yang baru supaya semua boleh berlumba di dalam kejuaraan Capri ini dan kita boleh benefit secara kesemua. Berubah mengikut peralihan masa. Sejak 1994, penganjuran perlumbaan ini telah melalui satu evolusi baharu. Melalui teknologi, internet dan media massa, perubahan dan penambahbaikan pasti akan sentiasa diaplikasikan dalam setiap siri perlumbaan. Bagi kami sendiri yang melihat perkembangan sukan ni daripada 94 sampai sekarang memang tak ada yang kita boleh bandingkan. Semua dah berubah. Okey, yang cuma tak berubah kita masih menggunakan motosikal cup. Tetapi daripada segi pengajuran, daripada segi apa kita sediakan daripada pasukan, daripada pihak penganjur dan juga semua partner-partner. So, perbezaan dia sangat ketara. Kalau kita bercakap dengan mereka yang terlibat pada masa tu dan kalau mereka hadir sekarang, mereka sendiri terperanjat dengan perbezaan kualiti kejuaraan ini pada masa ini. 2023 menyaksikan genap 20 tahun Petronas meraihkan ulang tahun ke-20 bersama Capri, menyokong penuh sukan pemotoran tanah air menerusi kejuaraan Petronas Malaysian Capri. Melalui penganjuran bersama ini, lebih banyak ruang dan peluang tercipta untuk pencarian bakat muda baharu selain menghasilkan pelbagai perancangan untuk masa hadapan. Satu elemen yang paling bagus daripada pihak Petronas adalah memberi satu komitmen dan memang telah membantu sukan pemotoran Capri, khususnya kejuaraan Petronas Malaysia Capri daripada pasukan, pelumba, penganjur kerana kita mempunyai satu certain future. So kita boleh membuat rancangan jangka masa pendek dan panjang. Tanpa Petronas, saya rasa mungkin kita tidak akan sampai ke tahap ini pada masa ini. Menerusi legasi Hafiz Syahrin, kalangan pelumba muda semakin bersemangat dan mencetus inspirasi. Kasma Daniel Kasmayuddin yang bersaing di kategori CP150 merupakan antara pelumba di kejuaraan Capri yang turut menarik perhatian Petronas untuk menggilap bakatnya dalam dunia permotoran. Kasma bersama pasukannya Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor merupakan antara yang menyerlah dan diingati sepanjang siri ini berlangsung sekitar tahun 2015 hingga 2017 selaku juara keseluruhan. Anak jati Johor ini antara bakat yang paling menonjol di samping dua adik-beradiknya yang lain di dalam dunia permotoran. Kurang aktif dalam sukan fizikal, namun minatnya terhadap kelajuan jelas kelihatan sejak berumur 8 tahun apabila mula mengikuti perlumbaan menerusi pertandingan motosikal mini sambil dibimbing oleh ayahnya. First saya just anggapkan benda ni macam sukan yang best lah. And then after that ayah kenalkan saya dengan motosikal, motor kecil pakai bike. Orang cakap tu mana tak tumpahnya kuah ke nasi. Datangnya daripada bapak saya lah, yang kira orang cakap talent tu. Masuk join race competition. Itu first time lah waktu saya. Bila tengok depan-depan saya rasa macam motor ni laju pula. And then after that bapak saya lah banyak bagi saya satu motivation and nak jadi macam diorang tak. Saya pun rasa macam nak lah, saya nak juga macam diorang apa semua. And then after that bapak saya training saya, belikan racing suit, belikan helmet. Bapak saya banyak lah berikan pengorbanan dia. Waktu saya betul-betul serius, waktu saya umur dalam 8 tahun, start tu saya rasa ni dalam satu kejayaan saya, career saya. After that saya try fokus and then race, join race and then banyak menang race apa semua dalam pocket bike. And then start umur 12 tahun saya terus join Caprix.
Sejak dari kecil lagi, Kasma telah berhasrat untuk menjadi seorang pelumba profesional yang akan mendahului yang lain di setiap litar lumba. Walau berdepan cabaran, dia tetap tekad dan komited hingga berjaya menjalin kerjasama bersama pasukan kegemaran. Memang waktu dulu pun sebelum berlumba masuk join Capri, waktu saya berlumba dengan motor pocket bike pun, saya memang cita-cita saya bukan saya nak jadi pelumba kilang ke, pelumba rider factory ke apa ke. Memang cita-cita saya nak jadi pelumba Petronas. Memang waktu dulu lagi memang saya cakap dengan bapak saya, kalau buat racing suit ke apa, mesti nak letak Petronas. Walaupun Petronas tak taja, tapi saya tetap nak letak. Ibarat dia memang saya rasa macam saya ni rider Petronas lah. Yang saya untuk dalam pocket bike kan. And then after that, rezeki saya waktu 2014 saya dapat Petronas punya team, saya sangat-sangat bersyukur. Dalam persiapan menghadapi setiap perlumbaan, latihan demi latihan perlu dilalui bagi melatih kecekapan dan juga teknik. Bagi Kasma, latihan di litar yang kecil dan teknikal sebegini sangat membantu dirinya memperhaluskan bakat. Trek teknikal adalah trek yang kita menggunakan tenaga yang banyak and then menggunakan skill. Kalau macam trek besar ni, kita menggunakan mostly motosikal lah. Motosikal kita kuat, strong, dia boleh fight ke depan lah. Lebih smart lah race. Tapi trek kecil, kita memang akan agresif sehingga first lap sampai habis lap. Memang itu adalah cabaran yang baik juga. Memang bagus lah untuk pelumba. Kalau dalam World Championship, cabaran dia untuk kita orang Asia adalah cuaca sejuk. Bagi saya agak kurang sikit lah dengan cuaca sejuk. Saya lebih suka cuaca panas daripada cuaca sejuk. Kita perlukan pelumba-pelumba yang dah lebih tua untuk memberi pengalaman mereka kepada pelumba muda. Kerana tanpa yang lama, tak ada yang baru. Dan kita mengharapkan mereka yang telah kembali daripada peringkat yang tertinggi itu mencurahkan bakat mereka, pengalaman mereka kepada rider-rider baru. Petronas Malaysian Capri, kejuaraan perlumbaan motosikal pelbagai kategori 150cc ke bawah yang penuh aksi dan debaran. 10 pusingan sepanjang tahun di beberapa buah negeri. Setiap daripadanya memaparkan saingan hebat setiap pelumba untuk mendapat tempat di atas podium. Persiapan untuk menganjurkan setiap perlumbaan adalah berterusan. Setiap aspek perlu dikendali dengan teliti agar sebarang permasalahan dapat ditangani dengan baik tanpa mengganggu kelancaran perlumbaan. Always expect the unexpected. Okay, kita kena bersiap sedia dan juga dia datang dengan pengalaman. Bagi saya, pengalaman yang kita melalui dalam 30 tahun ini, kita kena ambil cuba untuk belajar kalau ada kesilapan, untuk improve. Kena be prepared lah. Daripada sudut cuaca, daripada sudut macam-macam yang di luar kuasa kita. We have faced situasi di mana pada minggu acara kawasan itu blackout, tak ada power. So kita kena always be prepared lah. Dan bila kita dah ada kat sini, the show must always go on, kecuali kalau ada isu safety. Kalau isu safety itu dan kita terpaksa berhenti, kita akan berhentikan perlumbaan. Belakang kedudukan Akid dan Dalam setiap siri perlumbaan, teknik dan skill akan semakin diasah bagi mempertingkatkan prestasi. Pengalaman dan kejayaan diperolehi mereka akan sentiasa menjadi panduan kepada para pelumba lain untuk menetapkan tanda aras bagi mengejar kejayaan yang diidamkan setiap daripada mereka. Kita perlukan pelumba-pelumba ini yang dah lebih tua untuk memberi pengalaman mereka kepada pelumba muda. So that career platform itu sangat penting kerana tanpa yang lama, tak ada yang baru. So we have to make sure ada platform itu. Dan kalau mereka berjaya ke peringkat dunia, bagus. Dan kalau mereka kembali, kita mengharapkan mereka yang telah kembali daripada peringkat yang tertinggi itu mencurahkan bakat mereka, pengalaman mereka kepada rider-rider baru. Jadi, in a way, kejuaraan Capri ni kita nak cakap kita macam factory. Kita produce rider je. Okay? Tetapi rider nak pergi sampai ke tahap mana pun terpulang kepada rider tersebut. Selain penganjuran siri perlumbaan,
Penglibatan Petronas bukan sahaja memberi peluang kepada pasukan dan pelumba untuk terus berkembang. Malah, ia juga turut dilihat secara tidak langsung menyumbang kepada perkembangan industri tempatan selain memupuk semangat muhibah komuniti. Sepanjang penglibatan Petronas dalam penajaan ini, Capri dilihat berjaya menyatukan rakyat Malaysia dari segenap lapisan masyarakat yang berkongsi minat yang sama untuk mengalami sendiri kepantasan, aksi mendebarkan dan keseronokan perlombaan. Capri menjadi salah satu siri kejuaraan terbaik bukan sahaja di Malaysia, malah menjadi tanda aras penganjuran perlombaan di negara-negara Asia yang lain. Capri juga turut memberi impak positif bukan sahaja terhadap ekonomi, malah memupuk muhibah dan semangat komuniti dalam kalangan rakyat Malaysia apabila berjaya menarik kehadiran ramai pengunjung ke acara berimpak besar seperti ini. Selaku tulang belakang penganjuran siri perlumbaan Capri, Datin Anita berasa sangat bangga kerana berpeluang melihat para pelumba mengorak langkah ke peringkat yang lebih tinggi. Sepanjang 20 tahun bekerjasama, selain peningkatan ekonomi tempatan dan sokongan padu peminat, antara lain adalah evolusi prestasi setiap pelumba dan pasukan yang terlibat. Apabila melihat kembali perjalanan kami dalam arena sukan pemotoran, Capri khususnya telah melalui evolusi yang cukup mengagumkan dari sekadar perlumbaan underbone kini ke perlumbaan yang lebih mencabar. Salah satu penambahbaikan yang dilakukan adalah pengenalan minyak enjin motosikal Petronas Sprinter dengan teknologi Ultraflex yang dirumuskan untuk memberikan prestasi tangkas dan perlindungan segera pada bahagian kritikal motosikal iaitu enjin, clutch dan juga gear. Teknologi dan kecekapan formulasi ini telah meningkatkan prestasi dan kebolehpercayaan jentera dalam kejuaraan Capri. Ini secara tidak langsung dapat dilihat melalui kejayaan pasukan tajaan Petronas iaitu Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing dan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto yang sering mendominasi dan berada di podium di litar lumba Capri. Terlibat secara langsung dalam menggilat bakat dan menjadi aspirasi kepada pelumba lain, Kasma Daniel Kasmayuddin merupakan antara pelumba tajaan Petronas yang semakin menempa nama di persada dunia. Selain Capri, dia juga sedang mengikuti siri perlumbaan Asia Road Racing 1000cc. Walaupun Kasma sudah mula melebarkan sayap ke litar-litar antarabangsa, latihan yang dilakukan tidak pernah berkurangan, malah dipelbagaikan. Bagi mengasah kecekapan skill, latihan di litar motocross menjadi pilihan setiap kali berkelapangan. Motocross ni memang kita nak kena selalu ready, sentiasa. Sebab motocross ni kita tak tahu time straight pun kita boleh jatuh motocross. Sebab kita bawa atas pasir kan. And then grip tu memang agak kurang agak. And then banyak slide. Di flat track pun banyak control sliding apa semua. So untuk kita pergi ke road race tu lebih senang untuk kita control motor tu bila banyak movement. So memang motocross tu bagi saya penting lah. Sebab motocross memang takkan duduk diam. Kita memang akan banyak bergerak atas motor. So memang kalau road race, kita bergerak atas motor memang tak ada hal. Meskipun berpengalaman, cabaran yang diharungi adalah berbeza setiap kali dia beraksi di litar. Apa yang penting adalah untuk terus bangkit dan cekal demi mengejar impian. Usaha dan kegigihan amatlah penting. Keluar ni. Saya pun memang mula pun dari bawah, saya tak ada jam terus menang. Jatuh 1000, bangun 1100 kali. Biasalah tu jatuh memang itu perkara biasa. Kita memang takkan pandai kalau kita tak jatuh. So memang kita akan merasa jatuh dulu. Kita harus bangkit and then try untuk fokus and then banyakkan latihan, percaya pada diri yang kita ni boleh and then letakkan satu harapan yang tinggi and then try untuk capai and then try target nak jadi macam siapa. Dalam satu perlumbaan tu, kita akan letak satu idola kita and then kita nak jadi macam dia ataupun lebih daripada dia. Impian dan cita-cita walau bagaimanapun tidak dapat diperolehi tanpa doa dan sokongan orang tua. Sejak kecil, setiap latihan dan perlumbaan yang dijalani Kasma akan sentiasa dibelakangi oleh ayahnya, Kasmayuddin Margono.
Dari mula dia masuk ke Capri tu, dia duduk dengan Maju dah bersama Petronas hingga sekarang lah. Maknanya saya pun nak ucap terima kasih lah kerana Petronas pernah bawa Kasma ke CEB Moto3 untuk kejohanan Eropah. Lepas tu Kasma pun masih lagi dengan Petronas di Maju Moto. Dari umur dia 12 tahun hingga sekarang dah 22 tahun, Petronas masih menyokong kerjaya Kasma lah. Saya ucapkan terima kasih lah. Sentiasa komited dalam setiap perlumbaan, kejayaan demi kejayaan diraih untuk memperlihatkan merit diri di mata dunia. Walaupun impian untuk berada di podium kejuaraan dunia masih memerlukan usaha yang lebih, ia sentiasa menjadi sasaran utama, sama seperti idolanya. Idola saya, Valentino Rossi, kira dia memang inspire saya, and then dia memang buatkan saya letak satu harapan untuk saya ingin berjaya seperti dia. Menjadi pelumba yang baik, and then orang cakap tu walaupun daripada umur 41, 42 masih still strong, boleh bawa motor, and then saya try untuk letak satu harapan dekat dalam diri saya nak try bawa sehingga umur saya sampai macam dia lah, and then try untuk bawa motor, and then try untuk ada macam dia. Seperti litar yang berliku, begitu juga perjalanan pelumba untuk mencapai kejayaan. Yang penting adalah untuk terus berusaha mengejar cita-cita agar dapat mengharumkan nama Malaysia satu hari nanti. Actually kita banyak rider muda yang berbakat, Kasma ataupun Helmi, Azroy, ramai lagi yang bakat-bakat muda di Malaysian Cup Prix apa semua. Saya mengharapkan diorang teruskan perjuangan diorang lah. And bila dah start minat, kena serius lah. Tak boleh ambil mudah, macam training on off, tak boleh. Kena memang 100% lah. Give the maximum untuk bawa nama mereka ataupun nama Malaysia sampai ke pesada dunia balik. So saya harap lebih ramai seperti dulu 6 atau 7 rider dari Malaysia masa zaman saya. Kami mengharapkan kejuaraan Cup Prix ini, kerjasama kami dengan Petronas berterusan. Kita tidak ada satu time frame. Kita berharap 30 tahun ke hadapan lagi. Tetapi dalam masa time frame ini, kita cuma mengharapkan kita akan menghasilkan satu juara dunia lah. So itu merupakan one of the element. Moto kita melahirkan Wira Malaysia masa hadapan. Saya rasa kita dah capai. Tapi moving one step next tu, kita nak mereka menjadi juara dunia. 20 tahun kerjasama Petronas dan Capri. Usaha melahirkan Wira Motosikal Malaysia masa hadapan masih lagi diteruskan. Selagi minat masih ada, selagi itu sukan pemotoran dua roda ini akan terus relevan. Menempa nama di persada dunia bukannya mudah, namun ia tetap menyala sebagai impian dan matlamat yang tidak mustahil untuk digapai. Orang tua-tua dulu selalu cerita kan, buah-buah ni boleh je dibuatkan juadah kan, tapi yang pentingnya kita cuba. Saya pernah makan sekali, ada seorang makcik ni buat, jadi saya cubalah. Saya cuba buat, jadi benda tu bila kita dah try, memang boleh terima. Kita boleh terima lah, sebab rambutan ni bila kita jadikan masakan, dia seakan-akan macam nenas. Saya jenis tak suka makan sesuatu lauk yang manis. Tapi bila mama try buat gulai tu digabungkan dengan ikan masin, udang, rambutan tu, dia jadi macam ngam lah. Pokok dermaga tanahnya rosak. Pucuk pakis perencah ikan. Sudah berjumpa rambutan masak. Rambai yang manis tuan tinggalkan. Rambutan atau nama botaninya Nephelium lapicium, tumbuhan berbuah di kawasan tropika Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Siapa tidak kenal buah rambutan yang mempunyai pelbagai variasi dan jenisnya. Berbeza dengan pulasan, rambutan memiliki rambut yang lebih halus dan panjang. Malah, kulitnya lebih lembut. Rambutan yang popular adalah dari jenis budak sekolah, gula batu dan gading muar. Berbeza panggilannya di berlainan negeri.
Ada tahu tak ni? Rambutan ni, dia boleh tak buat masak lauk? Oh, tak bisa dengar pula rambutan buat lauk. Ada. Selalunya orang tua-tua lah pandai kan. Dia olah-olah kan. Dia menjadikan lauk. Besok bolehlah kita cuba. Kita buat masak ikan masin. Ikan masin, udang pun boleh. Oh, udang boleh? Udang boleh. Kita ni kalau resepi-resepi yang macam lama-lama yang rare lah orang kata kan. Elok juga kita turunkan kepada anak-anak kita supaya benda tu tak hilang macam tu saja. Jadi diorang besok pun boleh turun kepada anak-anak diorang kan. Jadi benda tu akan berpanjangan lah. Macam saya pun, saya jaranglah nak makan gulai rambutan ni sebab selalunya saya memang suka makan buah dia saja. Tapi dah anak saya tadi balik bawa rambutan banyak. Jadi saya pun fikir-fikir, jomlah kita buat gulai rambutan ni. Dah berkumpul dengan anak beranak, kita buat gulai rambutan makan ramai-ramai. Berasal dari Melaka, Nur Aisyah yang cik sudah 13 tahun menetap di Cemor, Perak sesudah suami Yaakob Hashim menamatkan perkhidmatan sebagai tentera di Pulau Pinang. 23 tahun menjadi orang utara, bekas jururawat ini sudah mahir dengan masakan masyarakat itu. Pasar Pagi Cemor antara lokasi lazim bagi Aisyah mencari barang basah dan sayuran. Agenda utama hari ini adalah mencari udang dan ikan masin untuk dibuat gulai bersama rambutan. Jika disebut gulai rambutan, pasti ramai tertanya-tanya bolehkah buah itu dijadikan lauk. Begitu juga dengan dua orang anak Aisyah, Fatin dan Sofia. Mereka juga tidak pernah merasa resepi unik itu. Kepulangan mereka pada cuti hujung minggu kali ini memberi pengalaman baharu untuk mempelajari resepi tradisi yang jarang dijumpai. Orang tua-tua dulu selalu cerita kan, benda-benda buah-buah ni boleh je dibuatkan juadah kan. Tapi yang pentingnya kita cuba. Kita cuba. Jadi bila saya pernah makan sekali, ada seorang makcik ni buat. Jadi saya cubalah. Saya cuba buat. Jadi benda tu bila kita dah try, memang boleh terima. Kita boleh terima lah. Sebab rambutan ni bila kita jadikan masakan, dia seakan-akan macam nenas. Bila dah campur dalam masakan tu, dia jadi macam nenas. Dia ada masa-masa manis dia. Untuk resepi gulai udang, buah rambutan perlu direbus sehingga lembut bijinya sebelum bahan-bahan tumis seperti bawang, cili, halia dan jintan manis dimasukkan. Diikuti serbuk kari, air dan sedikit santan. Bagi periuk sederhana, sekitar 30 hingga 40 biji rambutan boleh dimasukkan bergantung kepada selera masing-masing. Sesudah merebus, jumlah air juga jangan dibiarkan terlalu kering agar kemanisan jus rambutan yang terrembes dapat dikekalkan dalam masakan. Dia kalau yang sebaik-baiknya rambutan yang masam tu, yang tak lekang tu. Tapi disebabkan sekarang ni kita nak dapat rambutan yang masam tu susah sebab rambutan tu memang dah banyak orang tebang pokoknya sebab masam kan, orang tak suka, nak jual pun tak laku. Jadi kita olah je lah, guna je lah rambutan yang biasa tu, yang lekang tu. Sedap juga, sama je. Cuma dia kurang masam tu, kalau kita nak masam, kita tambahlah yang belimbing ke ataupun asam keping ke. Okey, yang ni proses yang terakhir. Sementara kita masak gulai ni, kita buat tumis bawang dengan bawang putih sekali dengan daun kari. Ini dinamakan tumis darat. Kan bila bawang ni dah garing, kita terus masuk ke dalam periuk ni. Setengah orang buat gulai, dia tumis sekali, dia tumis bawang dulu baru dia masuk rempah apa. Saya rebus dengan dia rempah, lepas tu saya tumis asing, baru bila kuah dah masak, saya masukkan dalam kuah tu, lepas tu kita tutup. Jadi aroma dia tak hilang. Jadi bila kita nak makan, baru kita buka periuk tu, aroma dia naik. Itu lagi menambahkan selera kita nak makan. Satu lagi resepi yang pasti memikat selera adalah gulai ikan masin.
Aromanya sahaja sudah menyebabkan kita terliur, apatah lagi sesudah dijamah nanti. Berbeza dengan gulai udang, kali ini Aisyah menggunakan isi rambutan yang sudah dibuang biji pula. Macam gulai ikan masin ni, yang sebaik-baiknya kita tumis bawang dengan bawang putih tu. Lepas tu kita masukkan sekali ikan masin tu supaya kita tumis lama sikit supaya ikan masin tu dia garing sikit lah. Jadi bila kita dah masuk dengan kuah dia apa semua, dia tak cepat hancur kan. Kebiasaannya, ibu kepada 4 cahaya mata ini lebih suka menggunakan ikan masin berisi tebal dan banyak seperti talang dan kurau. Selain resepi kari, rambutan juga boleh dicuba di dalam masakan negeri masing-masing seperti masak lemak cili api, asam pedas dan juga pajeri. Yang ikan masin tu saya buang biji dia. Kalau yang dah buang biji ni dia mudah je lembut, cepat lembut kan. Yang saya buat gulai udang tu saya tak buang biji. Kalau yang tak buang biji tu dia masih lagi sebiji-sebiji macam tu. Dia lambat lembut jadi kita kena rebus, ambil masa yang lama lah sikit. Bila biji rambutan tu saiz dia tak sama kan. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kena pecahkan sendiri guna tangan lah. Sebab kalau kita nak tunggu dia pecah, dia akan jadi separuh akan jadi hangit. Dah siap dah menu berasaskan rambutan kita. Sebenarnya resepi berasaskan rambutan ni adalah kali pertama saya dengar. Saya tak pernah dengar lagi sebelum ni. Jadi memang hari ni kita kena rasalah kan. Okey, untuk pendapat saya lah kan. Saya rasa berbanding dengan nenas campuran rambutan ni sebenarnya lagi lemak, lagi sedap lah. Sebab dia kita pakai rambutan manis kan. Rambutan manis. Udang punya rasa pun melekat juga pada buah rambutan ni. Biji dia boleh makan lah. Lembut kan? Lembut. So maksudnya ada pilihan sama ada nak makan campuran ni, buah rambutan yang dibuang biji ataupun yang tidak dibuang biji. Berasal dari Bagan Serai, Perak, Yaakob Hashim mula mengetahui juadah jarang jumpa ini setelah berkahwin dengan Nur Aisyah. Sifat suka mencuba isterinya memberi sentuhan baharu di dalam masakan. Keenakan lauk yang dicampur rambutan tidak dapat disangkal. Masa saya bujang tak pernah makan lah. Lepas saya kahwin dengan wife ni, idea daripada dia tu buat kari rambutan, diolah dengan ikan masin, udang semua kan. Jadi dia punya rasa tu memang sedap sungguh lah. Macam pejeri pun buah juga kan. Tapi pejeri ni dia ada masam. Rambutan ni dia manis. Saya makan tadi tu kira bertambah lah. Rugi siapa tak cuba. Tampak pelik tetapi itulah yang menjadi pembuka selera. Menantunya, Muhammad Naim Fitri Abu Bakar tidak menyangka rambutan yang dibawa sebagai buah tangan semalam memiliki keunikan rasa tersendiri setelah dijadikan gulai. Tak pernah tahu pun dan tak pernah terfikir pun ada orang buat masakan macam ni. Rasa macam mana, dia rasa macam ada ke, betul ke benda ni kan. Antara dua menu tu saya lebih suka udang tu lah, gulai udang. Dia punya rasa dia ada manis-manis sikit banding dengan yang ikan masin tu. Dia ada rasa macam masam-masam. Tapi dua-dua sedap lah. Itulah dia punya sedap tu sampai menjilat jari. Sedap lah. Best. Okey, selain daripada gulai rambutan tadi, ada juga menu lain berasaskan daripada rambutan ni iaitu biji rambutan. Kan tadi kita masak gulai ikan masin campur rambutan, dia punya biji tu kita buang. Jadi biji tu tadi tu kita goreng, kita buat macam kacang. Inilah dia hasil dia. Menetap di Pulau Pinang, anak ketiga Nur Aisyah, Fatin Fazlina Yaakob pulang menziarahi orang tua bersama suami dan anak. Kepulangan kali ini mencipta sejarah apabila dapat mempelajari resepi enak air tangan ibunya. Selain masakan gulai, Fatin juga terpanggil untuk mencuba kudapan baharu, snack biji rambutan goreng. Nak buat biji rambutan, nak sangai biji rambutan ni saya rasa mudah je sebenarnya kan. Sebab kalau kita beli rambutan pun kita akan makan
kita akan makan dia punya isi luar tu je. So biji tu kita buang kan. Jadi daripada nak buang, boleh je kita ambil, kita just cuci-cuci terus kita sangaikan. Tapi kalau kita nak buat gulai macam Mama masak tadi, kita nak buat gulai ke untuk kita buang biji tu, memang agak mencabar sikit lah masa kita nak kupas dia punya biji rambutan tu, sebab dia tak lekang kan, dia tak lekang sangat. Dia kena ambil biji rambutan yang saiz besar sikit untuk termudahkan lah. Kalau saiz kecil tu memang sampai lenguh lah jari-jari kita ni nak potong dia kan. Idea biji rambutan goreng diperoleh setelah adiknya, Sofia Zulaika, menjumpainya di laman web. Kali pertama bereksperimen, Fatin berharap cubaannya menjadi. Biji rambutan yang diasingkan ketika memasak tadi dibasuh bersih dan disangrai tanpa minyak dengan api kecil. Semasa menyangrai, biji rambutan perlu sentiasa dikacau agar masak sekata. Biji rambutan ni kita kena sangai dia sampai dia bertukar warna lah macam kepirangan. Lepas tu kita tengok dia punya kulit ni macam dia akan terkeluar sendiri. Kulit ni dia akan terkeluar sendiri. Tapi ada yang sikit-sikit tu dia macam bila dia tak keluar kulit, kita buat macam ni pun dia jadi rapuh lah kulit dia. So bila biji rambutan tu saiz dia tak sama kan. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi jadi kulit dia tu dia pecah tak serentak. Sebab tu saya kena pecahkan sendiri guna tangan. Sebab kalau kita nak tunggu dia pecah, dia akan jadi separuh akan jadi hangit. Tapi kalau macam biji dia sama besar semua, saya rasa dia akan pecah serentak lah. Lebih mudah lah. Setelah semua kulit tertanggal, biji rambutan digaul sekali lagi bersama margarin dan garam. Selain sangrai, biji rambutan juga boleh dipanggang di dalam oven atau direbus dan digoreng di dalam minyak sesuai dengan cita rasa individu. Kalau bagi saya macam ni dah memang okey dah lah, sebab kita campur margarin sikit dengan garam sikit. So macam saya tak suka masin sangat, so saya bubur sikit je. Yang ni terpulang pada orang lain lah, sebab lain orang lain kita rasa dia kan. Kalau nak masin sikit boleh tambah garam, itu je lah. Bila kita bubur margarin ni, dia ada rasa macam lemak sikit lah. Itu akan meningkatkan lagi rasa dia. Difahamkan, terdapat beberapa kajian berkaitan biji rambutan telah dilakukan di dalam dan luar negara. Antara nutrisi biji rambutan adalah lemak polifenol yang tinggi. Polifenol berperanan sebagai antioksidan, melindungi sel badan daripada risiko serangan sesetengah penyakit. Mula tak terfikir pun, tapi bila kumpul-kumpulkan biji rambutan tu, lepas tu bila kita Google, nampak pula biji rambutan tu boleh dijadikan snack. So kita olahkan dia, kita kisar dia untuk jadikan topping. Sebab kadang-kadang ada je orang yang allergic kacang kan. Dia teringin nak makan kacang, tapi disebabkan dia tak boleh nak makan kacang tu, kita tukar dengan biji rambutan. So semua orang boleh makan. Ada juga yang menjadikan biji rambutan sebagai rawatan alternatif bagi beberapa penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang. Hakikatnya, setiap ciptaan memiliki khasiat dan kebaikannya tersendiri. Buah-buahan tempatan kaya dengan nutrisi sama seperti buahan import, malah lebih murah dan mudah didapati. Jika anda kreatif, mungkin olahan makanan dapat membuka ruang menjana ekonomi keluarga. Sedap juga. Dia sebab apa? Dia rangup, bila kita dah goreng tu dia rangup, tapi dia kurang lemak daripada macam kacang tanah dah. Kacang tanah lebih berlemak lah. Tapi okey juga untuk kudapan. First time makan tu memang dia rasa memang macam kacang. So bila makan tu memang jadi tak berhentilah. Lepas habis ambil lagi, lepas habis ambil lagi. Jadi mungkin saya akan cuba lagi kot lepas ni kan. Mungkin kita boleh bubur perasa lain ke. Kalau dia macam ada spicy pun. Memang sedap lah. Memang kita boleh jadikan snack harian kita lah.